Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar ekologi populasi. So, untuk hari ini kita ada 2 eksperimen ringkas yang saya rasa kamu boleh buat di rumah. Okay, so saya harap semua orang boleh cuba di rumah. Okay, untuk ekologi populasi. Apa yang dimaksudkan? Apa pentingnya ekologi populasi? Penting untuk menentukan bilangan spesies sesuatu organisma dalam satu habitat. Okey, so hasil pembelajaran di akhirnya nanti pelajar akan dapat menghuraikan faktor yang mempengaruhi taburan populasi, dan juga yang kedua adalah yang paling penting sekali, iaitu dapat menganalisis data agar dapat menganggarkan saiz populasi. Okey, so apa maksud ekologi populasi? Ekologi populasi ialah satu kajian interaksi suatu populasi organisma hidup dengan persekitarannya. Maksudnya apa yang ada di sekeliling habitatnya lah. Itu yang dimaksudkan dengan ekologi populasi. Okey, so mula-mula sekali kita akan tengok apakah faktor yang mempengaruhi taburan populasi ni. Okey, so kita akan tengok tumbuhan dahulu. Faktor yang mempengaruhi taburan populasi tumbuhan. Yang pertama, kita tahu tumbuhan menjalankan fotosintesis. Untuk menjalankan fotosintesis, 2 yang utama iaitu memerlukan air dan juga cahaya. Okey, kemudian faktor lain adalah suhu, pH tanah dan juga garam mineral, iaitu baja lah. Okey, kemudian untuk haiwan pula, faktor yang mempengaruhi taburan populasi haiwan. Yang pertama, suhu. Kemudian haiwan organisma hidup. Jadi dia memerlukan bekalan makanan dan juga air. Dan satu lagi yang utama untuk haiwan ialah tempat untuk membiak yang sesuai dengan habitat persekitaran dia. Contohnya siput. Mungkin siput babi ni memerlukan persekitaran yang lembap. So dia memerlukan tempat yang lembap lah untuk dia membiak, untuk dia hidup. Okey. Okey, kemudian kita akan tengok 3 corak taburan populasi. Yang pertama yang warna biru ni, kalau kamu tengok kat situ, dia dah susun, dah berkelompok kat situ. Jadi kita namakan dia sebagai berkelompok. Dan yang warna merah ni pula tersusun secara rawak, bebas, merata je. Tu maksudnya rawak. Dan sekata untuk ungu tadi. Okey, teknik yang kita gunakan untuk menentukan ekologi populasi untuk tumbuhan, kita namakan teknik penyelesaian bilangan kuadrat. Formulanya untuk menentukan frekuensi bilangan kuadrat yang mengandungi spesies bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat darab 100. Kemudian kita ada kepadatan jumlah bilangan individu dalam yang dikaji dalam semua kuadrat bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat darab dengan luas kuadrat. Okey, kemudian untuk haiwan pula, bagaimana menentukan saiz populasi haiwan? Kita akan gunakan kaedah tangkap tanda lepas, kemudian tangkap semula. Okey, so maksudnya kita tangkap dulu haiwan tu, kita kira ada berapa, kemudian kita tanda. Setelah tanda, kita akan lepaskan dia supaya boleh dia kembali ke habitat asal. Dan selepas selang masa tertentu, kita akan tangkap semula dan kira berapa hasil tangkapan kita tu. Dan juga dalam masa sama, kita hendaklah kira berapa yang bertanda untuk tangkapan kedua itu. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan menentukan saiz populasi haiwan. Contohnya menentukan populasi berapa bilangan siput babi yang terdapat di sesebuah kebun. Okey, tak mungkin kita boleh nangkap untuk mengira siku-siku, susah kan, kebun luas. Okey, so cara dia yang pertama, kita akan tangkap tapi mungkin dalam satu kawasan yang kecil sahaja untuk menganggarkan sahajalah. Okey, so apa yang perlu kat sini, contohnya saya andaikan bahawa batu ni sebagai siput tersebut. Kemudian marker ni untuk menanda untuk tangkapan nanti. Okey, dan kenapa kita kena tanda dan tangkap haiwan tu nanti? Sebab kalau tengok formula di sini, untuk menentukan saiz populasi haiwan, kita perlukan tangkapan pertama darab dengan tangkapan kedua bahagi dengan bilangan tangkapan kedua yang bertanda. Maksudnya, bila kita formula yang kita dah pelajar sebelum ni, nota yang sebelum ni, mula-mula kita akan tangkap dulu. Kemudian kita akan tanda. Lepas tanda, kita akan lepaskan supaya dia boleh pulang ke habitat asal dia. Okey, kemudian mungkin selepas 2-3 hari kita akan tangkap semula. Itu kita namakan sebagai tangkapan kedua lah. Dan kita tanda, kita tengok daripada tangkapan kedua tu, berapa bilangan yang telah bertanda. So maksudnya yang telah bertanda tu adalah bilangan siput yang kita dah dapat masa tangkapan pertama tadi. Kita tangkap semula yang sama lah maksudnya. Okey, so caranya yang pertama, katakan saya ambil je batu ni secara rawak. Okey, dalam tangan saya lah berapa yang dapat dalam tangan saya, itulah dia bilangan siput yang kita dapat untuk tangkapan pertama.
Okey, so kalau kat sini kita tengok kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so maksudnya bilangan tangkapan pertama kita dah ada 5. 5 ekor katakan. Okey, kemudian kita tandalah, jangan bagi hilang penandaan kita tu sudah. Sebab kita nak tengok untuk tangkapan kedua nanti berapa yang bertanda. Maksudnya yang kita dah tangkap sebenarnya untuk tangkapan pertama tadi. Semasa tangkapan pertama, tangkapan kedua kita dapat lagi yang sama. Tu maksudnya. Okey, kemudian setelah kita tanda, kita lepaskan semula supaya dia boleh pulang ke habitat asal dia. Okey, so kita campurkan balik. Mungkin yang ini dia tak bergerak, kita gerak-gerakkan dia sikit kan. Okey, kemudian kita tangkap untuk tangkapan kedua. Maksudnya ambil je berapa yang kita boleh dapat kat situ. Okey, kita tengok berapa daripada tangkapan kedua kita ada berapa ekor. Okey, berapa batu yang saya dapat? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Dan daripada 5 ni, kita tengok berapa yang bertanda. Maksudnya yang kita dah ambil semasa tangkapan pertama tadi yang kita lepaskan semula. So, kita cuma ada 2 yang bertanda. So, kita tengok formula tadi balik. Tangkapan pertama kita ada 5. Untuk T1, tangkapan pertama ada 5. Tangkapan kedua kita pun ada 5. So, 5 darab 5 bahagi dengan yang tangkapan kedua yang bertanda. Maksudnya tangkapan kedua tapi yang dah ada, yang kita dah tangkap masa tangkapan pertama. Yang dah bertanda lah. Okey, so kita dapat tadi ada 2. So, ini 5 darab 5 bahagi 2. Itu adalah bilangan populasi haiwan ataupun siput tadi di kawasan tersebut lah. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya kita akan tengok bagaimana untuk menentukan persempelan kuadrat. Okey, memandangkan dengan keadaan sekarang. Jadi, okey, seterusnya kita akan tengok persempelan kuadrat. Apa yang perlu untuk persempelan kuadrat? Kita perlu ada petak kuadrat sebenarnya, kotak kuadrat. Tapi untuk yang ini saya ubah sikit. Saya dah buat kat sini. Kalau perhatikan betul-betul. Okey, garisan ni dah ada kotak dah kat sini, plastik ni. Ni satu kotak. So, kita tengok ada berapa kuadrat yang ada di sini. Okey, 1. Okey, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ataupun 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, 3 darab 4, so ada 12 kotak, 12 kuadrat. Okey, so apa yang kita nak buat hari ni, macam mana tentukan populasi tumbuhan pula berdasarkan saiz kuadrat. Yang pertama, kita kira dalam kuadrat ni, ada berapa kuadrat yang mempunyai tumbuhan. So, kat sini pokok duit-duit. Ada berapa kuadrat, berapa kotak yang ada pokok duit-duit. So, mana pokok duit-duit? 1, 2, 3, ini ada sikit. Okey, 4, 5, 6. Yang ini dah bukan pokok duit-duit kan? Okey, so ada 6 kuadrat yang mempunyai pokok ataupun tumbuhan duit-duit ni. Kalau kita nak tahu luas dia, kita kena ukur lah berapa keluasan yang mempunyai tumbuhan lah. Okey, so kita ambil bilangan dulu untuk hari ni. Okey, seterusnya kita ingat balik apa formula untuk menentukan frekuensi. Maksudnya berapa kerapan yang ada kuadrat. Okey, so cara dia ataupun formula yang kita gunakan ialah bilangan kuadrat yang mengandungi spesies bahagi dengan jumlah kuadrat. Kalau tadi kita dah kira kuadrat kita ada 12. Dan bilangan kuadrat yang mempunyai spesies pokok duit-duit tadi, kalau kamu ingat lagi. Okey, kita tengok tadi. Tempat kuadrat yang kita bertanda tadi, kita ada 6 yang kita tanda lah. Okey, dan sekiranya kalau kita nak dapatkan kepadatan ataupun jumlah luas tutupan, kita perlukan, kalau kepadatan jumlah bilangan dalam kuadrat, kita kena kira lah sepatutnya berapa bilangan pokok duit-duit yang ada dalam satu kotak tadi. Kalau tadi kita cuma kira berapa bilangan kuadrat yang mempunyai pokok duit-duit. Yang ini kita perlukan jumlah. Contohnya, mungkin katakan batu ni adalah kita punya pokok duit-duit tadi. So, kita letak kita punya kuadrat tadi. Kita tengok. Dalam ni, kuadrat ni ada berapa batu ni. Berapa pokok duit-duit. Tu maksudnya. Kotak yang pertama ada 1. Ini
2. Tu maksudnya lah.